Alat muzik ni menjadi perbahasan di kalangan ulama. Panjang sikit perbahasan kita. Baik. Sekarang ni kita nak bahas berkenaan dengan muzik ni. Kita kena tahu apa benda yang dimaksudkan dengan muzik ini. Belum kita pergi jauh. Adakah sajak, syair yang dialunkan itu termasuk dalam muzik? Mana satu muzik ni? Baik. Ibnu Qayyim menyatakan, yang disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'azif yang kita baca ni adalah seluruh alat muzik atau permainan ini tidak diperselisihkan lagi oleh mana-mana ahli bahasa. Muzik ini satu suara yang dialunkan, yang boleh jadi khayal, yang boleh jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun boleh jadi puja selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun memuja Allah dengan muzik pun tak boleh juga. Itu bukan urusan agama, dan itu bid'ah yang paling besar. Cuma dari sudut alat muziknya, ada gambus, ada at-tabl, maknanya drum, ada mizmar, ada seruling, ada gitar, ada muzik yang bertali, orang panggil ghazal ataupun apa orang panggil tu? Yang duduk main nyonyeng. Tu. Ada ad-duf makna gendang. Itu semua termasuk alat muzik. Baik. Penambahan Ibnu Qayyim lagi, apabila suara dialunkan dengan begitu saja tanpa menggunakan alat ini, dia kata tidak dikira sebagai muzik. Tak dikira sebagai muzik. Alun saja suara, tidak termasuk dengan alat-alat ini, maka benda tersebut tidak diberi sebagai nama muzik. Kalau alunan suara tersebut dialunkan ada unsur lara, maka dia termasuk dalam lahwal hadith, perkataan yang sia-sia. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudillu an sabili. Ada di antara manusia yang Allah Ta'ala sebut membeli lahwal hadis, perkataan yang lara, yang tidak ada gunanya, kerana untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambus gendang ni merupakan permainan orang zaman jahiliah dulu, mereka berpesta dan sebagainya. Baik. Namun fatwa kepada muzik ini, dia ada beberapa pendapat. Yang pertama sekali, dia haram secara mutlak. Haram. Yang kedua, boleh dengan bersyarat. Dan yang ketiga, boleh secara mutlak. Baik, kita tengok pendapat mana kita nak pakai. Pendapat mana kita nak pakai. Fatwa yang mengharamkan muzik dan nyanyian, kena dengar elok-elok. Jumhur ulama dan fuqaha mengharamkan alat muzik. Jumhur ni boleh faham makna jumhur? Boleh dikatakan semua dalam bab muzik ni mengharam. Cuma sebahagian kecil mereka yang mengharuskan alat muzik dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan. Contoh, telefon bunyi macam mana? Kadang-kadang bunyi lagu dah.
Telefon tu imam contoh, makmum duduk belakang, salah sudah bunyi jekil tere mere pyar hai katar hai jahan napal, makmum duduk begitu. Lagu Urdu dah. Tu imam pun cepat-cepat nak letak ni, nampak bunyi lagu lupa nak silent. Itu lagu. Bukan tujuan untuk dinyanyikan, tapi tujuan untuk menanda bunyi apa semua. Itu ulama bagi kelonggaran. Bagi kelonggaran. Walaupun di sana ada yang mengatakan tidak boleh, cukup dengan bunyi biasa, kering-kering. Ada yang kata ring-ring itu pun muzik juga, ada kata. Sudah. Maka kita ambil hal tu tak sengaja, tak apa. Tidak apa. Di antara kedua ni, pendapat haram mutlak ada kami nukilkan di bawah antara pandangan-pandangan mereka. Yang pertama, Imam Malik pernah ditanya muzik dan nyanyian, dan beliau berkata hanya orang fasik yang terlibat dengan fatwa sebegitu. Boleh tengok dalam tafsir Qurtubi jilid 14 halaman 55. Ini kata Imam Malik, hanya orang fasik terlibat dengan benda-benda itu. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mendengar nyanyian atau alat muzik menimbulkan mudarat yang dahsyat kepada agama seseorang. Tidak ada cara lain selain menutup agar tidak mendengarnya. Ni Ibn Taymiyah sebut dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-11 halaman 567. Beliau turut menambah, tidak harus menghasilkan alat-alat muzik dan boleh untuk dihancurkan di sisi majoriti para fuqaha. Bahkan beliau menyebut alat-alat muzik merupakan arak kepada jiwa-jiwa manusia, dan arak yang kita makan tu arak kepada tubuh kita jadi mabuk. Tapi muzik ini adalah arak, benda yang memabukkan jiwa kita jadi khayal dengan muzik. Dah tahulah, orang yang suka dengan muzik, dengan Quran dia renggang. Dia tak suka dengan Quran. Menurut Al-Imam Nawawi, mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan mazhab Syafi'i lah, semua ada ni lah, Malaysia lah mazhab Syafi'i lah, kita katalah, dengar mazhab Syafi'i. Menurut Al-Imam Nawawi, para ulama bersepakat atas haramnya upah yang diperolehi oleh nyanyian dan memainkan alat muzik dan aktiviti nyanyian. Ini adalah pandangan Ibnu Abidin dalam Hasyiah, boleh rujuk kepada syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Jelas. Jadi macam mana alat-alat muzik ni zaman lah ni orang boleh bawa masuk masjid tu, macam mana? Boleh mari duk bergendang dalam masjid tu. Imam Syafi'i sendiri pun kata begini, lawak pakai mazhab mana ni? Mazhab mana dia pakai? Yang boleh bergendang dalam masjid ni? Mazhab syaitan. Tu mazhab dia. Mazhab syaitan. Bukan daripada agama, itu kerja syaitan belaka tu. Tak kira lah muzik tu nak selawat ke, mana ada orang selawat dengan muzik? Mana ada orang ingat kepada Allah dengan muzik? Ingat agama agama Hindu ke? Agama Hindu tak apa lah, main dia punya dung 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 tu. Nah, dia pun nyanyi ke Tuhan dia, mari saso he jivan he saraya, dia kata. Nah, tu dia mengadu pada Tuhan dia sambil muzik. Kita tak ada dengar lagu tu lah, Kabir Kusi Kabir Rem tu lagu dia semayang tu. Nah, saya bukan hafal tu, terdengar. Jangan silap faham lah. Cuma bila terfaham sikit-sikit dengar tu, teruk kita kata. Ibnu Qudamah kata, barang siapa yang menjadikan muzik sebagai satu pekerjaan atau mengambil kanak-kanak atau hamba untuk menyanyi yang dihadiri oleh orang ramai,
maka orang seperti itu tidak terima kesaksian daripadanya karena dia fasik, dan ini kerana di sisi mereka dia tidak mengharamkannya, merupakan satu kebodohan dan kerendahan yang boleh menjatuhkan maruah dia. Baik. Jadi hok kata haruh ni ambil di mana? Nak tahu juga dalih haruh ni. Dia kata semasa Abu Bakar mendengar dalam rumah ada nyanyian. Masalahnya dengan alat nyanyian ke tak? Dengan alat kita guna gendang tak masa tu duk nyanyi tu. Mana dia kata aku dengar daripada rumah Nabi suara-suara syaitan. Maknanya Abu Bakar mengharamkan muzik tu. Abu Bakar mengharamkan muzik dari diri dia. Nabi kata biarlah, hari ni hari dia. Hari tu je. Awak hari-hari dalam nak mentang-mentang Nabi kata begitu, jadi boleh dengar hari-hari apa majlis apa-apa kita boleh muzik. Bak kenduri kahwin kongkang nak makan pun tak senang. Tak lah, saya tak pergi kalau majlis kahwin ada muzik, tak pergi. Tuan panggil lah 10 kali pun saya tak pakai. Kadang-kadang ada orang panggil kita pergi tengok, tapi dengar gonggang tak mahal kita balik tak boleh pergi. Majlis-majlis pun gitu juga. Kalau ada majlis tak selesa, tak kira lah pembesar ke pengkecil ke, tak kira. Bukan kita keras sangat, tapi boleh menjahanamkan kita punya dalaman kita jangan terlibat dengan benda-benda begini. Cuma kalau terdengar tu lain lah. Terdengar tu lain lah. Terdengar tu pun kena cepat-cepat supaya tak jadi dengar. Kalau layan, lagu layan tu lagi teruk. Kalau makna dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang lara, lagilah haram, tak boleh. Kalau makna dia lain sikit, macam syair ke apa ke, tanpa muzik macam Syekh Masyari duduk menyanyi, duduk nasyid tu, lagu macam-macam, lagu Quran, macam orang duduk menyanyi Khalidu bil Quran nuhuwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Quran huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu rabbina hidayatuna atau Jibril ala rasulina. Kalam Rabbina hidayatuna ata Jibril ala rasulina. Tu apa panggil nasyid yang tidak menggunakan muzik, tapi dia ada masuk suara latar dia sikit. Suara latar dia kadang-kadang dia masuk suara latar sikit. Suara latar tu seolah-olah nak sama dengan muzik tapi bukan muzik. Boleh nampak ni, nak sama dengan muzik, tapi kalau kita dengar sekali, dah bukan muzik, cuma dia buat suara tinggi, dia buat suara halus. Itu pun dipertikai oleh ulama, dipertikai juga, tapi itu kurang sikit. Diharuskan sikit nak banding dengan nasyid guna gonggang ni, lagilah perkara tersebut tidak dibenarkan. Baik, kesimpulan yang kita dapat pada hari ini, panjang lagi bab muzik ni, saya akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Itu baru kita tahu dalil haram. Kita nak tengok di antara dalil haram dengan dalil harus ni, yang mana satu yang boleh kita guna, yang mana satu yang boleh kuat. Tapi kalau saya pakai pendapat jumhur ulama dari cukup dah. Jumhur ulama kata begitu. Cuma kalau kita apa panggil dah, telefon kita bunyi, kita perlukan muzik dan sebagainya. Tempat telefon kita ni bunyi, jenis bunyi itu muzik. Jadi benda-benda tu semua bolehlah dimaafkan. Tapi kalau sengaja buat majlis bakar muzik gonggeng, siapa kau nak makan pun tak lalu, bukan dia tu. Bukan menjadi satu majlis yang penuh dengan rahmat daripada Allah, tapi menjadi majlis yang penuh dengan lara dan sebagainya. Panggil DJ pula sebagainya, lagi teruk. DJ pula panggil pula mak mentua menyanyi, siapa luruh pergi pelesu. Karaoke punya pasal, nak karaoke lagi mengaruk pada semua ni.
bukan daripada ajaran sunnah Nabi SAW. Baiklah kita dekat dengan Al-Quran daripada dekat dengan benda ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi